Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekali lagi kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan malapetaka COVID-19 ini dapat kita atasi dengan baik. Tapi dia pohon juga kesabaran dan kebijaksanaan. Saya masih baca laporan PDRM menahan orang kerana tidak mematuhi peraturan, dan saya berharap betul-betul kita patuhilah walaupun menghadapi banyak kesukaran. Di samping itu, ikhtiarlah seberdaya mungkin untuk membantu rakan-rakan yang jiran atau keluarga yang agak susah, terutama dalam memperolehi makanan untuk anak-anak mereka. Saya untuk masyarakat Port Dickson yang pantau setiap hari, 2 kali sehari, untuk melihat kemajuan dan keperluan mereka. Dan tadi saya juga panggil wakil surau dan masjid sekitar Segambut untuk mendapat maklumat dan mencari jalan untuk menambah bantuan kepada mereka. Hari ini saya bercadang seperti mana diumumkan untuk bertemu bual, menjawab beberapa soalan yang dibangkitkan. Soalan yang pertama nampaknya ialah disampaikan awal sebenarnya ini. Itu dia kata Anwar ni asyik sebut saja nama Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Betul ke dia kenal? Sebenarnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini pernah menjadi ketua Persatuan Ulama Sedunia. Dia di antara ulama yang paling terkenal. Kalau dulu soal jawab dia di Al Jazeera itu dapat liputan puluhan juta, ada yang hingga mencecah 60 juta khalayak yang mendengar. Kitab-kitab dia mulai terkenal dengan Fiqhuz Zakat, 2 jilid yang memberi penelitian, perincian tentang zakat yang sangat bagi saya lah, sangat mendalam, sangat mengesankan, ya, sehingga kita tengok zakat itu juga tazkiyah, menyucikan. Zakat itu juga akan memperoleh keberkatan dan kemudahan kepada kita. Zakat itu satu institusi yang sangat penting dalam sejarah Islam, kerana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah istihar perang terhadap golongan yang kata dia Muslim tapi tak nak bayar zakat. Bagi dia zakat itu tunggak institusi negara. Ini kaitan Islam dengan masyarakat daif, orang miskin. Zakat itu untuk bantu orang miskin. Sebab itu kupasan itu menarik. Kemudian masa kami dalam ABIM, tatkala menghadapi serangan tentang golongan takfir wal hijrah, iaitu golongan yang mengkafirkan sesama Islam di dunia Arab, khususnya di Mesir pada kita itu, dan juga menjalar juga beberapa negeri di semenanjung Tanah Melayu. Pada masa itu Syekh Qaradawi menulis dan menyampaikan. Masa itu saya belum sempat berjumpa dia, saya masih muda selaku Presiden ABIM, iaitu rencana yang menyebut tentang golongan muta'assibin, golongan yang menganggap mereka itu ikhlas tapi ilmu dangkal, tapi ta'assub, ya, cepat menghukum. Islam itu dakwah. Jadi dia mengingatkan kita supaya jangan hanya membaca Said Qutb, tapi baca juga Hasan Hudaibi yang mengambil alih pimpinan ikhwan daripada Said Qutb, iaitu namanya Hasan Hudaibi, dan karyanya Du'ah la Qudah. Kami ini pendakwah, bukan hukum. Ini dakwah 5 minit, hukum orang 10 minit. Kafirkan orang ini jahil, orang ini ejen Yahudi, orang ini liberal, orang ini senang je, ya. Tapi kalau boleh tanya memperinci, bila dia kata apa rencana yang dia baca, bila kamu dengar, tak tahu. Dia ikut walak kerana itu yang disebut oleh ketuanya. Ini kemudian dia tulis tentang golongan muta'assibin ini dan menjadi sangat popular di kalangan generasi muda tahun 70-an. Dia banyak membantu kekeliruan yang ada pada masa itu. Kerana masa itu golongan radikal dan ekstrim, yang golongan yang disebut takfir, mengkafirkan orang sesama Islam ini terlalu meluas. Jadi Syekh Qaradawi datang dengan karyanya memberikan contoh-contoh bagaimana kegiatan ini boleh merusakkan umat. Jadi sebab itu
Saya kenal, kemudian selepas itu berjumpa beliau, dan mulai merasa kagum kerana karya-karyanya banyak sekali ya, tentang fiqh harakah, cara, uslub, jalan dakwah yang baik dan kegiatan, dan beraninya itu luar biasa. Saya nak ceritakan, dia tentu dilarang pergi ke Amerika, ya, diharamkan ke Amerika Syarikat sebab dia menyokong kuat dan keras perjuangan rakyat Palestin dan menyerang keganasan, kezaliman Zionis Israel. Di beberapa negara Eropah dia dilarang kerana ketegasan beliau dan menyerang Amerika dan sekutu yang menggunakan dunia Islam ini sebagai gelanggang untuk mereka timbulkan porak-peranda. Jadi tegasan dia itu tidak boleh dipetikai. Sekarang beliau dihukum gantung, hukum bunuh oleh kerajaan Mesir, General Sisi. Tapi itu kesabaran dan kebijaksanaannya. Saya nak bagi satu contoh. Sekali dia beri khutbah di Doha, di Masjid Doha. Dan disampaikan juga pandangan begitu jijiknya kezaliman penindasan dilakukan oleh rejim Israel, sehingga kalau ada tokoh Islam yang menjabat tangan dengan pemimpin yang begitu zalim dan ganas terhadap perjuangan rakyat Palestin, patut samak dulu. Bukan saja dengan air, dengan tanah. Bersih sebelum kabus salam dengan dia. Saudara-saudari, kebetulan masa itu Emir Qatar, ayah kepada Emir yang ada sekarang, itu baru menemui Presiden Israel. Dan Qatar adalah satu-satu negara yang memberi perlindungan kepada Sheikh Yusuf Al-Qaradawi. Dan sekarang tentunya Turki, Presiden Tayyip Erdogan juga mempelawa dia kalau dia menghadapi apa-apa masalah. Tetapi ini satu negara. Tetapi dia sebagai seorang alim, dia tak tolak ansur. Dia tak pergi serongkol macam setengah-setengah orang kita hari ini, kafirkan orang besok, kita cium tangan orang lain. Dan bagi macam-macam fatwa berubah-ubah. Tapi Qaradawi ini istiqamah, konsisten dalam pandangan dia. Dan bila berlaku kenyataan itu, anaknya Muhammad itu bimbang sekali. Dan dia beritahu saya, ayah saudara panggil uncle ya, ini bagaimana kami ini tidak ada tempat perlindungan lagi. Jadi keadaan tegang 2 minggu. Setelah 2 minggu, Emir Qatar undang Syekh Yusuf Qaradawi ke istana. Jadi keluarganya fikir ini habislah. Maknanya dia akan diberi tahu supaya keluar daripada Qatar. Kami bagi perlindungan dan saudara kritik raja kami. Dari jauh Emir Qatar, bila Syekh Qaradawi jawab, Assalamualaikum, berikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi ya Amir. Amir Qatar jawab, Waalaikumsalam ya Syekh, ana dah bersihkan dan dah samak tangan ana. Jadi anda boleh cium. Boleh salam, maaf. Jadi sudah dilihat. Pertama, kesabaran dan kebijaksanaan Qaradawi. Yang keduanya, sikap hemah bijaksana seorang raja yang berkuasa yang memperagaku ya, bahawa hak dan keistimewaan peranan Syekh Yusuf Qaradawi. Sebagai bukti nanti sudah saya akan sampaikan, kepilkan dalam Facebook ini mungkin esok, kenyataan dan doa Syekh Yusuf Qaradawi pada malam peralihan kuasa pintu belakang baru-baru ini. Ada doa dia dan saya akan sisipkan doa itu kepada dalam Facebook ini supaya sudah tahu ini peranan dia ya. Sebelum itu satu surat panjang 6 halaman yang dia tulis kepada seluruh rakyat Malaysia. Itu juga kita boleh sisipkan. Kerana saya tidak mau nanti ada orang kata, oh Anwar ini guna nama padahal tidak ada hubungan. Tiap kali saya ke Doha, saya akan makan tengah hari dengan beliau. Dia kenal dengan Azizah dan anak-anak. Dan luar biasa seorang alim ini, pengorbanan dan sebagainya. Bila dia datang ke Kuala Lumpur, masa itu saya Presiden Universiti Islam Antarabangsa, kita berikan anugerah dia di universiti dengan hadiah sekitar 100,000 US. Saya tak salah saya, 250,000 ringgit atau 300,000 ringgit. Saya tak pasti, tapi jumlahnya agak besar. Dia bisik pada saya, Anwar, saya terima baik dan saya
sedekahkan segera kepada universiti untuk bantu anak-anak mahasiswa yang miskin. Demikian Syekh Yusof Qaradawi. Dia meletakkan asas muasasah tu, yayasan wasatiyah, wawasan Islam yang harus difahami secara sederhana sejak puluhan tahun yang lalu. Jadi itu dia jawapan saya tentang soalan yang pertama. Yang kedua yang ditanya ialah, saudara, mengapa terlalu kuat menggesa atau mendesak supaya diadakan sidang parlimen? Saudara, negara ini tidak boleh diperintah oleh satu dua orang yang anggap mereka serba pandai dan serba tahu. Harus tawaduk. Kita, negara ini melanda suatu krisis penyakit COVID-19 yang juga memberikan getaran dan dampak ekonomi yang sangat dahsyat, ya. Dan kebetulan juga dengan jatuhnya harga minyak, ya. Unjuran kita tahun lalu berapa? $63 satu tong. Ini maknanya pendapatan negara, ya. Baik. Sekarang turun lebih sedikit dari 30. Kadang Menteri Keuangan sebut 30-35, tak sampai. Tapi tak apalah, ya. Maknanya hampir setengah daripada unjuran kita. Maknanya pendapatan negara akan turun dari segi yang dari hasil minyak dan gas. Kemudian dari pelancongan, dari industri, dari perusahaan kecil dan sederhana yang sekarang mendapat dampak yang sangat negatif di seluruh negara, yang akan menyebabkan puluhan ribu pekerja akan kehilangan kerja dan pendapatan. Semua ini memerlukan dukungan seluruh rakyat, ya. Dan oleh kerana unjuran belanjawan itu sudah meleset, dia kena kembali ke parlimen, ya. Saya ingat masa saya Menteri Keuangan mau ambil 2 bilion masa itu kerana kerugian perwajar, ya. Itu terpaksa saya bentang ke parlimen kerana walaupun saya Menteri Keuangan boleh pindahkan, tetapi ikut peraturan mesti didukung oleh parlimen. Dan saya telah beri jaminan kepada Perdana Menteri, kita tidak akan gunakan sidang ini untuk menolak majoriti kerajaan, kalaupun dia bimbang soal majoriti ahli parlimen yang mendukung kerajaan Perikatan Nasional. Tidak. Kita akan hanya bahaskan dan minta penjelasan dalam beberapa isu dari Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan menteri-menteri lain yang sebahagiannya tidur atau asyik pamer pakaian aneh-aneh, ya. Itu soal lain, tapi dia kita jawab di parlimen, dia wajib jawab. Dan kerana ia melibatkan kewangan negara, ia mesti dibahaskan di parlimen dan mesti diluluskan oleh parlimen. Baik. Ada beberapa hal yang harus perhatikan. Umpamanya, saya jelaskan beberapa hari yang lalu, angka 250 bilion. Banyak netizen kadang-kadang yang ialah penyokong-penyokong ni tahulah, ya. Dia dibayar untuk sokong, tak mau fikir, ya. Jadi dia kata 250 bilion. Apa hak Anwar sebut 25 bilion? Saya kata kita kena jelaskan. Bila dicerakinkan yang melibatkan peruntukan kerajaan itu 25. Tetapi malam yang sama, Menteri Keuangan Tengku Zafrul menyebut 25, tetapi ada juga reallocation 2-3 bilion dari bajet yang sedia ada. Maknanya tinggal 22. Kami boleh tanya, dari mana ambil daripada 22 bilion itu? Oh, daripada ekosistem yang ada. Ya, dari mana? Dari syarikat-syarikat kerajaan, dari KWSP, dari Petronas, dari mana? Itu kita harus tahu kerana bukan sahaja hari ini, ya. Satu keputusan pinjam dan sebagainya yang akan punyai kesan puluhan tahun atau kurang-kurangnya 10 tahun. Maknanya generasi sekarang yang muda, umur 30-an, 40-an, 20-an, sekarang terpaksa jawab, apakah cukai akan bertambah dalam 10 tahun lagi? Kerana wang sudah habis. Semua ini boleh dirungkai secara teliti dalam di dalam sidang parlimen. Umpamanya,
Beberapa hari yang lalu, setelah krisis ini, saya masih dengar Menteri Kewangan nampak bunyi yakin. Oh, kita pertumbuhan sekitar 3-4%. Itu tak mengesabah. Sebelum krisis coronavirus ini pun, kita hanya catat 4.3% pertumbuhan. Jadi kita jangka mungkin turun lebih kurang daripada 3%. Sekarang, hari ini, Bank Dunia menyebut unjuran bagi Malaysia itu kurang dari 0.5%, 0.1%. Maknanya tolak 0.1%. Maknanya kita sudah hadapi seolah-olah satu kemelesetan yang parah. Saudara, perlu dibincang di parlimen, bukan propaganda. Bukan umpamanya bagi yang lunak. Soal beri bantuan kepada Kak Kiah, Kak Long, kita setuju. Malah saya minta disegerakan. Bukan setakat itu, kita minta ahli-ahli parlimen kita tambah dana. Ya. Saya tidak bertanggungjawab di segambut. Ini YB Hanayo. Tetapi saya panggil supaya dibantu daripada keupayaan keluarga yang sedikit. Kerana tanggungjawab saya di Port Dickson. Tapi kita pantau juga di kawasan-kawasan lain kerana orang hadapi kesukaran. Ya. Dan kita jangka tidak mudah. Jadi apa yang kita minta semalam? Segerakan bantuan. Jangan lambatkan. Libatkan NGO yang ada. Mana-mana persatuan lah. Tadi saya tanya di Segambut. Dia kata, oh dia tak ada NGO. Saya kata, Jawatan Kuasa Surau ada. Jawatan Kuasa Masjid ada. Gunakanlah kebijaksanaan. Yang penting saluran kepada rakyat. Ini saya ingat untuk hari ini kita selesaikan 2 soalan. Saya fikir ada juga kebaikannya kalau saudara di khalayak memikirkan wajah, maka mungkin esok kita teruskan selepas 1-2 pengumuman penting dengan beberapa soalan yang nak dibangkitkan. Untuk hari ini saya fikir memadai dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf banyak-banyak kerana saya terpaksa tekankan betapa perlunya kita patuh peraturan ini. Ya. Dan sudah tahu risiko pegawai dan staf dan doktor Kementerian Kesihatan, polis yang menyelenggarakan, tentera, bomba dan lain-lain. Itu kita tahu semuanya. Jadi tolonglah bantu diri kita dan keluarga kita, masyarakat dan negara kita menangani masalah ini dengan mengurangkan pergerakan. Ada yang terpaksa umpamanya pergi ke kedai. Ya, saya pun pergi ke kedai. Tapi setelah 3-4 hari, bolehlah beli untuk 3-4 hari. Janganlah 2 kali sehari. Sahabat saya jawab, boring, duduk rumah lama-lama. Tak, dia bukan soal boring tak boring. Baca buku. Tadi saya bagi ulasan buku sejarah rakyat Malaysia yang ditulis oleh Syed Hussein Ali. Ada dalam Facebook saya buat sedikit ulasan setelah membaca ulasan lain oleh Profesor Jomo dan Felici. Umpamanya boleh, dan saya fikir mungkin 1-2 hari saya boleh buat ulasan buku kerana itu kerja saya yang panjang di Sungai Buloh. Itulah kerja saya, baca buku, tulis ulasan, baca buku, tulis ulasan. Jadi untuk saudara selain berkebun, tolong bersihkan rumah. Saya cadangkan umpamanya esok kita ambil kain basah, lap rumah. Bukan isteri, suami. Jangan ikut ni Kementerian Wanita punya arahan baru ni, karut betul. Jangan fikir begitu. Ini suami isteri ini satu pasukan. Jadi mari kita fikir. Dia rencana. Esok esok saya terangkan sedikit pengalaman saya bagaimana dalam kesunyian, keseorangan dapat memanfaatkan waktu di penjara Sungai Buloh. Ini saudara ada keluarga, ada rumah, ada bilik air, ada boleh baca buku di sana, dia duduk seorang-seorang. Bagaimana kita manfaatkan waktu. Semoga Allah memberikan kekuatan, taufik dan hidayah dan al-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.